Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua kawan-kawan? Okey, terima kasih for you guys staying tune. Hari ni hari Isnin, 6 hari bulan 11. Okey, hari Isnin 6 hari bulan 11. Hari ni market kita pun sangat-sangat baik ya. Okey, seperti yang dijangkakanlah, okey, bulan November dan juga bulan Disember. InsyaAllah kita harap momentum kali ni berterusan. Alright. So, malam ni kita akan follow up sekali lagi kita punya sesi jom cari counter dan kita akan review balik, counter-counter 2 minggu lepas dan juga minggu lepas, okey. Tapi counter ataupun selection trigger kita untuk minggu ni memang banyak guys. Dan, maybe kita akan shortlist top 10 sajalah. Okey, top 10 tu pun kita akan ambil daripada atas ke bawah. Bukan ikut, bukan ikut kriteria lain lah. Okey, sebab saya tak nak ada favoritism, pilih yang mana kan, okey. Okey, ataupun maybe jugalah kita boleh pilih sebab senarai tu dah ada kan. Maybe kita boleh pilih juga. Okay, depends pada itulah. Saya rasa kalau saya tunjukkan stocks yang cara saya pilih probably lah akan lebih clear lah, dengan semua orang, okay. Okey juga kan tu, kita pilih lah daripada yang banyak tu, kita pilih up to 10, okay. Sebab screener technical dia dah trigger dah, so kita pilih daripada situ. Alright. Okey, sebelum apa kita bantu saya share dulu live ni dan kita harap, dapat exposekan kepada kawan-kawan kita yang baru yang berminatlah untuk capital market, kita trading ataupun siapa yang berminat dengan technical analysis, jom kita boleh study juga at least, kita boleh study malam ni. So, sesi kita ataupun program kita hari ni pukul 10 sampai 10.30 kita akan review stocks, watchlist kita, termasuk yang dah lepas dan juga yang baru. Dan, 10.30, 10.40 onwards kita akan, bacakan soalan-soalan daripada sharer. Jadi kalau korang ada soalan, pastikan korang share live ni dan, baru tanya soalan. Okey, sebelah bila kita share tu, sebelah nama kita dekat ruang komen dia akan keluar tag sharer. Jadi kalau kau guna tag sharer tu, untuk tanya soalan, saya akan scrollkan nanti, kita akan bacakan sharer dululah. Okey, lepas pada tu baru baru kita bacakan yang bukan, sharer. Okey, terima kasih banyak guys. Tolong saya share live ni, okey. Baik, kita tanpa melengahkan masa, kita share screen terus, Hmm, portion of screen, okey. Alright, hopefully semua boleh dengar dan nampak suara saya, sorry, semua boleh dengar suara saya lah. Okey, so sekarang saya dah share screen. Baik. Sedikit disclaimer, as of, every night, every session yang kita buat ni, uh, kita punya perbincangan hari ni, kita tidak boleh dianggap sebagai satu cadangan untuk beli ataupun jual. Sesi kita hari ni memang kita buat screening berdasarkan technical tools. Okey, lepas pada tu kita akan, analyse ikut technical. Okey, dan ini adalah sesi pembelajaran macam ni. Saya nak saya nak share dengan korang macam mana kita nak select any good counters ataupun macam mana kita nak guna, screener tu untuk menilai, kena ke tak dengan kita punya kriteria untuk, untuk analisis, okey. Alright, itu saja dan, okey, kita tengok sekarang 23 ni, sebelah corner atas kanan kita ada 2023 tahun, ini bulan 10, 16 hari bulan, JCK, ini pre-closing screener, okey. So kita ada 4 ni, jap kita tengok. Banyak yang 2 minggu lepas masih lagi dapat sikit-sikit je lah. Okay. So 16 hari bulan kat sini. Okay. 16 Oktober. Next day tu saja lebih kurang dalam 2.6%. Okay. So screener short term ni basically dia akan function macam ni lah. Yang mana ada boleh dapat sikit-sikit tu dia akan keluar. Opstar. Okay, 16 ni dia. Saya besarkan. Oh. Okay, ni dia. 16 hari bulan. Lepas tu next day tu kita dapat lebih kurang dalam 2.5%. Dia straight away menuju ke arah moving average 50. Okay. Sekarang ni dalam fasa sekarang ni lagi dia masih lagi sideways ya guys. So kalau siapa yang pandai baca pasal Wyckoff tu, ini saya tak tahulah, ini probably dah masuk fasa C. Okay, maybe dia akan test sekali lagi dia turun. Lepas tu dia fasa D dan juga E. Okay, betul ke?
Mungkin. Jadi kena tanya kawan-kawan yang pakar bahagian Wyckoff ataupun Wyckoff analysis ni. Opstar dia punya pembacaan dia macam mana. Ini saya rasa ni masih lagi fasa accumulation, maybe dalam 2 cycle lagi. Mungkin dalam bulan Disember lah kot. Okay. Bulan Disember ni maybe dia akan mula naik. Jadi get ready lah. Okay. Ataupun dia punya signal paling jelas sekali atas daripada 163. Okay, ni ada zone resistance dia. Ini adalah zone support. Okay, lepas pada ni saya rasa maybe dia akan turun dulu. Sepatutnya lah. Okay, kalau dia turun tu dah confirm fasa C lah. Okay, lepas tu dia akan D dan juga E. Fasa E tu dia akan breakout. InsyaAllah. Star 16 bulan kat sini. Okay, next day tu dia buat new high dan maximum gain sebanyak 3.4 ataupun 3.5% kat sini. Okay. Lepas tu turun. Sekarang ni price duduk dekat moving average 50 dan ada high volume kat sini ni. So probably ada berlaku small accumulation kat sini lah. Tapi ini bukan Wyckoff punya, tapi dia probably dekat lower time frame maybe ada accumulation yang berlaku kat sini. Okay. So yang ni trade ni kalau kita nak ambil kita panggil technical rebound trade. Maknanya dia dah naik, okay, naik, lepas tu dia turun, lepas tu dia naik balik, dia turun, lepas tu ni tengah naik balik. So naik balik ni dia belum uptrend lagi. Belum dia continue uptrend. Dia technical rebound saja. Maximum resistance untuk technical rebound trade adalah zone sini. Okay. So dia ada kemampuan lah. Kemampuan naik sampai situ. Dan kalau dia breakout, dia akan jadi uptrend. Jadi cuma kalau buy masa tengah uptrend yang tinggi-tinggi tu kena hati-hatilah. Okay. Sebab tengokkan ni probably dia dah oversold. Dah overbought. Okay. So saya anggap yang ni probably technical rebound trade ni first target dia kat sini 45, 46 macam itulah. Okay. So target sikit-sikit dulu. Yang sikit-sikit ni yang senang nak dapat dalam bursa. Alright. Dan last kali kita trigger ETA. Okay, 16 bulan kat sini. Next day tu terus 5%. Okay. Lepas tu dia sideways lagi. Jadi formation macam ni masih lagi sideways lah kiranya. Sampailah dia sekarang ni dia dah duduk dekat zone dah sampai balik zone support level dia. Sekejap ya. Aduh. Nak pakai tools. Tarik balik lah. Okay. Square. So saya rasa kat sini lah kot. Ni zone dia. Even lower kat sini pun tak apa. So dia dah masuk zone resistance balik, zone support balik lah kat sini. Okay. So adakah dia akan naik lagi balik lepas ni? Tak tahu tuan-tuan. Okay. So kita tak boleh nak pastikan dia nak naik ke tak. Sebab apa tahu? Aktiviti kejadian naik ataupun turun ni adalah disebabkan pembelian dan jualan. Okay. So macam mana kita nak tahu ada pembelian ke jualan nanti? 10 minit lagi pun kita tak tahu kita hidup lagi ke tak kan? Okay. So kita hanya boleh, kalau saya prefer cari some stronger signals, contohnya macam ada high volume ke, ada tanda-tanda aktiviti pembelian berlaku, dekat situ baru stronger saya punya buying preference. Maknanya kat situ bila dah ada tanda-tanda pembelian yang berlaku, barulah saya lebih pasti ada pembelian yang berlaku. Okay, saya jarang nak suka trade yang jenis kita predict dekat support level ni nanti ada orang beli. Saya jarang buat macam tu sebab banyak kali saya silap. Jadi bukan nak kata teknik tu tak jadi, tapi ada setengah orang dia pandai baca yang benda macam tu. Jadi dia pandai trade yang macam tu. Okay, jadi saya dah buat silap banyak tu, saya tak naklah sentuh cara tu. Saya lebih prefer dia dah ada tanda, dah confirm dah tanda orang masuk, barulah saya masuk. Macam tu lah. Dapat sikit pun tak apa, tapi biarlah selalu dan banyak kali dapat menang. Sikit pun tak apa. Okay, sebab itu lagi menambah kita punya keselesaan lah. Okay, kalau asyik-asyik beli, lepas tu tak jadi, beli tak jadi, mematahkan semangat, betul tak? Okay, so saya prefer dapat sikit, tapi konsisten. Tapi selalu dapat. Itu pun lagi bagus lah pada saya, walaupun cara yang trade macam tu actually dia akan, dia punya cost of trade tu, dia punya cost tu akan tinggi sikit lah. Okay, kalau selalu keluar masuk kan. Tapi itu lah, tu pula cara masing-masing. Okay, baik.
Okay, so even kalau dia masuk dalam ni pun kita consider dia masih lagi on. Okay, sebab dia dah mula naik kat sini kan, lepas tu dia sideways. So harap-harapnya dia bertahan lah zone ni 86, 68 ni. Okay, kalau bawah pada itu bahaya. Okay, takut dia gagal. Okay, kita tengok seterusnya. Watchlist kita 23 bulan. Ada 2 ketul je. Aduh. Okay, so cepatlah sikit sesi malam ni. 23 ini ya. So daripada sini sebelum ni 31 bulan hari Isnin tu lah. Okay, hari Isnin ni saya punya projection maybe dia dah mula weak dan dia akan turun dulu. Okay, sebab kat sini daripada 23 dia dah cecah high kat sini dan dia mula turun. Jadi kalau ikut normal movement sepatutnya dia turun ke sini lah sebelum dia naik balik. Tapi memandangkan saya rasa lah market kita dah mula bullish ni, jadi price dah tak turun kat sini dah. Okay, so bila dia tak turun sini pada hari ni yang ni hari Isnin kan, hari Isnin yang kita buat BTST tu, BTST pula yang kita buat inilah sesi JCK ni kan. Okay, dia naik next day tu terus naik dan dia sideways. So movement ni masih lagi dalam ni lah, movement tu dalam candlestick, dalam zone ni. Okay, dalam zone candlestick yang besar ni. Okay, so ni kita kira kita apa, dia bullish lah. Ini bullish signal dan ni 4 hari ni dia trading dalam zone. Jadi sini ni kira bertahan lah level dia. Okay, dan kita nampak dia dah mula menembus downtrend line ni. Good signal lah kiranya. Okay, cuma kena tengok maybe ada sama ada continuation ataupun tak ya. Jadi harapannya continue lah. Okay, kita punya yang dia kena tembus level 191. Dia kena tembus sini dulu. Barulah kita kata dia bullish semula. Okay, maybe ada satu lagi kaki lah sepatutnya. Okay, kalau kalau dia ada membentuk triangle macam ini, selalunya dia akan mula mula topish lah. Gitu. Okay. Maybe ada satu lagi kaki wave 5 lah kalau orang study Elliott wave ya. Baik, ini Jackson. Kita tengok kita dah study dekat sini 23 hari bulan ni dia. Signal kita 23 bulan, lepas tu next day tu 7%, 1 2 3 4 5 6. Terus sambung naik 7 8 6 7 8 rehat, lepas tu 9. Hari ke-9 dan hari ke-10. Dia masih lagi continue naik. Jadi kita tengok kat sini, sampai 45%. Okay. Alright. So next ialah 30 bulan. Kita terambil 3 minggu ke belakang punya. Yang ni pun boleh juga kita tengok agak banyak yang perform Cuba tengok SCIB. Sekejap ya, mana? Okay. Minta maaf suara saya sengau-sengau sikit ni sebab saya masih lagi demam. Okay. Muhammad Nur Aziz, Jackson target sampai mana? Saya kalau ikut style saya tu kan tak ada target. Sebab kalau target tak sampai. Okay, bila tak sampai orang marah. So gunalah teknik technical yang sesuai. Okay, sama ada korang pakai Fibonacci ke ataupun pakai apa-apa. Sebab saya saya pakai sistem nak target ni, saya hanya pakai square of 9. Okay, yang tu yang agak yang bagi saya lah. Bagi saya agak reliable. So Jackson tadi tu harga berapa? Jom tengok jap. Benda dah naik dah 2 minggu lebih dah. So kalau Jackson guna square of 9, harga sekarang 29. Dah. Ini pun dah tanda weakness. Ini pun tanda weakness. Okay. So tanda weakness ni, ini agak kuat weakness dia. Walaupun dia masih lagi bullish, tapi weakness dia lebih kuat sebab dia dah mula high volume. Okay, volume yang ni lebih pada ni. So ni dah petanda dia mula melemah lah. Okay, jadi sasaran seterusnya 29 29
Okay, zone support 28 sen. Resistance 31, 34. Guna square of 9. Okay. Kalau saya refer yang tu lah. Kalau tak naik, apa, entahlah dia tak bukan style saya lah nak target-target ni. Kita follow the trend. Maknanya selagi dia naik kita hold, dia bila turun bawah level-level tertentu kita cabut. Contohnya guna moving average 5. Jadi kalau dia cross bawah pada moving average 5 terus cabut. Kalau kita nak guna rule moving average 10, biasanya saya guna 10 lah. Okay, unless kalau dia dah naik terlalu tinggi. So ni moving average 10 ni tengok semua ni dia respect. Okay, ni sekali lah. Okay, dia dah crossover, dia dah kira bearish. Okay, terus cabut. Sebab kalau kita kata macam alah aku cut loss ni lepas tu dia naik kan. Biasanya memang macam tu. So kita kena pilih satu signal kita yang sesuai untuk kita. Okay, kita nak cari yang perfect, yang macam dia terus naik terus capai tu agak susah sebenarnya. Okay, tapi cubalah. Okay, so saya guna moving average 10, atas pada 10 hold, bawah pada 10 exit. Okay, so kena exit kat sini dan buy semula kat situ dan hold. Okay, so daripada sini dia turun balik crossover moving average 10 ni agak tinggi, so tak sesuai lah pakai moving average 10. Jadi kena guna cara lain. Saya guna yang trailing stop. Contohnya trailing stop ni macam ni lah. So sekarang harga highest kat sini. Kalau dia turun bawah, let's say moving average 5 tu, 7% lah kita rugi. So kalau beli 1,000, kita rugi lebih kurang dalam RM70. Okay, 10% sama dengan 100 kan kalau beli 1,000. So anggaplah dia turun sampai 10% kat sini. Okay, so anything bawah 10% kita exit. Jadi kalau beli 10,000 dekat negatif 1,000 portfolio kita exit. Boleh pakai macam tu. Sebab saya banyak guna yang cara macam tu juga, dia panggil trailing stop. Cuma trailing stop saya tak ada sampai 10%. Trailing stop saya biasanya 3 ke 5% sahaja. Unless kalau benda tu baru saja jalan. Kalau dia baru jalan tu biasanya ambil trailing stop dia besar sikit sebab kita bagi chance dia nak swing turun naik turun naik. Kalau dia dah naik, profit kita dah naik sampai 20% contohnya. Boleh nak pakai trailing stop lebih sikit 10%. Okay, tapi saya suka tight trailing stop sebab kadang-kadang kita dah secure profit, kenapa kita nak bagi balik kan? Saya jenis macam tu lah. Lepas tu kalau kita dah exit, dia naik balik, boleh re-entry. Alright. Okay. Okay. Assalamualaikum. Muhammad Awis. Waalaikumsalam. Okay, ini kita punya screener yang basic yang saya pernah share satu masa dulu, dekat dalam TradingView saja. So ini selection kita ni kita guna daripada TradingView saja. Okay. So yang ni kita buat 23 bulan. Jadi korang nak tengok macam mana saya buat watchlist ni, korang refer saja video Jom Cari Counter 23 bulan 10. Okay, tengok towards the end, maybe dalam pukul 10.30 ke 10.40, ataupun maybe masa sampai habis, saya tak pastilah. Okay, tengok itu macam mana kita buat screener setup kita dan juga selection. Okay, so kita trigger kat sini 23. Sekarang ni harga dah naik sampai kat situ 10%. Okay, screener setting ni free saja guys. Korang pergi tengok dekat YouTube dan juga pergi tengok kat video yang saya buat 23 bulan. Sekarang ni bukan masalah kebanyakan trader kan. Kebanyakan trader, masalah dia bukan teknik, bukan skill dan bukan tak tahu, bukan tak ada ilmu. Ilmu dah ada, tapi kebanyakannya adalah tamak sebab pilih counter yang salah. Okay. So ya 23 bulan, oh ni 23 bulan ni naik sikit saja daripada sini. Okay. Lepas tu besok naik sikit, lepas tu dia dah mula turun. Okay. So C-stack ni tak jadilah. Actually C-stack kita dah ada awal trigger kat sini, awal-awal ni sebelum ni. Okay. Metabright yang ni stocks apa ni? Mbright yang buat kotak tu ke? Okay. Tak pasti pula. Okay, Mbright kita kat sini tak, yang ni tak jadi lah. Okay. Dia macam dah reach top dia dan dia price mula turun. Jadi ni saya rasa movement ni hanyalah untuk flush seller saja. Dan kemungkinan besar benda ni masih lagi bullish. Jadi short term, bukan short term, tapi untuk medium term, price trading masih lagi bawah atas pada moving average 50. Jadi ini masih lagi bullish lah. Unless medium term bullish unless kalau dia dah cross bawah pada moving average 50, kalau dia cross kat sini, medium term bearish. Okay. Peacock
Mhm. Okey. Okey, Muhammad Ali tanya, awal bulan November macam bagus, Hill ada 2 batang merebus. Okay, so Muhammad Ali punya soalan ni pun macam ni lah. Macam tadi pasal target semua tu kan. So, memang overall view bullish lah untuk November dan Disember. Dia nak naik lagi ke tak memang tak tahu. Harapannya memang kita mengharap dia naik lah. Okay, tanda dan apa yang berlaku, kemungkinan besar dia akan naik. Tapi macam ramalan cuaca kan. Kita tengok awan datang tu, oh ni nak hujan ni kan. Kita dah mahir tengok kan. Okay, kita dah mahir. Ini macam nak hujan ni kan. Betul? So, analis apa yang pengkaji cuaca benda semua tu kata, oh ni betul-betul kemungkinan besar dia nak naik. Okay. Tapi siapa boleh garanti dia naik? Ataupun sorry, bukan naik. Kalau cuaca kan nak hujan ni, kita nampak awan banyak ni macam nak hujan kan. So, apa pengkaji kaji cuaca kan. So tengok pun betul. Okay, ni saya setuju memang nak hujan. Okay. So tapi siapa boleh garanti? Dia tu akan hujan kejap lagi pukul berapa dan berapa lama. Okay, kita nak tadah baldi, kita nak tadah bangkok ke, kita nak tadah tepayan ke, kita nak tadah buka tangki air dalam rumah. Okay. Tak ada siapa tahu. Yang pengkaji cuaca tu pun, dia kata macam dia pun tak tahu. Okay, sebab apa? Sebab no one can predict how much sebenarnya. Okay. Dia boleh predict sebenarnya berapa-berapa macam density awan, all the details dia boleh. Tapi nak garanti dia bagi jadi tu. Okay, tak ada siapa. Jadi susah kalau saya lah. Okay, agak berserabut kalau nak Dok Asyik predict naik ke tak ni besok ni. Tak ada siapa tahu. Kalau naik macam mana? Kalau turun macam mana? So apa yang perlu kita buat sebenarnya sebagai trader, kita kena persiapkan dua. Satu, kalau dia naik, apa yang kita kena buat? Dan yang kedua, kalau dia turun, apa yang kita kena buat? Kalau ada dua benda ni, kita tak perlu risau dah. Kita patutnya kita dah lega. Okey, macam kita pasang perangkap. Kita dah pasang perangkap cantik apa benda semua kan dah okey. Kalau dia pijak, kalau binatang lalu, kita dapat. Kalau binatang tak lalu, kita tak dapat lah. Okey, so perlu ke kita risau? Kalau binatang tak lalu macam mana? Sekejap. Apa kita nak buat kalau binatang tak lalu? Tak boleh buat apa pun tuan-tuan. So, apa yang kita boleh buat, bagi saya, kita kawal apa yang kita boleh kawal. Contohnya, berapa perangkap kita pasang. Sebab saya jenis yang macam tu. Memang saya tak trade satu. Saya trade 5, kadang 6. Okay. Sebab apa? Sebab kalau 1, 2, 3 jadi, itu pun dah cukup bagus untuk saya. Kalau dapat 6 semua jadi, okay, lagi bagus. Okay. Kalau tak jadi 3, at least 3 lagi jadi. Macam tu. Jadi kita based on probability. Saya lebih suka macam tu lah. Okay. Supaya tak terlalu jam kepala otak ni. Kalau 6 tak dapat memang jam lah guys. Kan? Tapi biasanya lah ikut pengalaman biasa. 5, 6, harap-harapnya lah bulan ni semua jadi. Okay, kalau tak pun 3, 4 pun dia dah okay. Sebab naik 3, 4 tu dia punya risk reward ratio tu 2, kadang 3 compare dengan 1 loss. Okay. So kalau 4, kalau 50% daripada perangkap saya tu kena, satu tu menang 4 ataupun menang 3, kalau dia rugi 1, so 3 rugi tu maknanya kita rugi 3. Dan 4 ataupun 3 yang menang tu kita menang 3 juga. Maknanya 3 kali 3 9. So 9 kita menang versus 3 yang rugi. Ini bukan saya nak kata perfect trader ke apa ke, tapi ini cara ni meringankan beban. Meringankan beban saya. Okay. Alright, so gitulah. Okay, kita based on probability. Alright. Sorry, ni pick up ni pun kita balik-balik Pick up dia lebih kurang dalam 1 bit saja. Ini kita tak boleh pakai lah data ni. Okay, sebab dia naik setengah sen saja walaupun dia 4%. So, pick up ni masih lagi nampak bullish. Dia bermula accumulation kat sini 11 Oktober. Okay. Tapi kena ingat dia ada chance juga dia nak jatuh balik, flush all the sellers dulu sebelum dia orang start accumulate balik.
Okay. So bab tu memang korang kena jaga-jaga. Siapa yang tak faham lagi macam kenapa dia naik dan kenapa dia turun. Kenapa dia naik sebab ada orang membeli. Dan kenapa dia turun sebab ada orang menjual. Dan jangan tunggu news. Kalau kita tunggu news, kadang-kadang news tu takkan sampai pun. Okay, tiba-tiba je kita tahu dia dah drop. Okay, dah terlambat untuk kita masuk. Okay. Okay, ni GFM 23 bulan. Okay, kat sini. Cuma naik 1 bit juga. Okay. Naik 1 bit juga. Dan sekarang ni adalah analisis yang kita buat hari tu. Apa? Support level dekat area sini dan juga previous high dia dekat sini lah. 23 sen. So kita guna market structure saja guys. So dia dah dekat dengan zone previous high dia. Jadi kena hati-hatilah. Okay, sama ada jadi ke tak, wallahu alam. Okay, sebab tu kita kena ada plan B iaitu cut loss. Alright. Sebab tu saya jarang hold stocks lama kecuali for dividends lah. Kecuali dividend stocks. Yang lain-lain tu for trading tu 5-10 hari agak-agak tak jadi je terus buang. Move on. Next one. Sebab selagi lama kita pegang counter tu lagi depreciate value dia kadang-kadang kalau tak jadi tu kan. Baik kita just keluarkan, kita letak to the next stocks. Saya prefer macam tu lah. Okay. Lain orang lain lah style dia. Okay, ni pun ada tanda-tanda accumulation juga. Ini maybe orang kata apa sign of strength. Ini maybe fasa E. Okay, maybe dia dah mula nak naik. Okay, sebab apa? Sebab dia dah break out daripada zone yang ni. Dan dia duduk berkumpul dari sini sekarang. Jadi harap-harapnya macam tu lah. Okay, saya tanda ni pun tak semestinya betul lah sebab saya bukan pakar about Wyckoff. Tapi FP Group ni saya dah share agak lama juga, maybe dah minggu lepas kot. Okay, dia price yang mula jalan dengan tanda-tanda ni lah. Okay, sebab kat sini 23 bulan ni dah mula high volume. Mula ada orang mula membeli. Okay. Okay, so yang ni untuk medium to long term bullish lah. Ni EMA 200 yang warna pink ni. Dan price trading di atas EMA 200. So ini adalah long term dia bullish. Dan price juga trading di atas moving average 50. Ini pun petanda medium term bullish. Okay. FP Group kalau tak silap saya fundamental dia agak bagus jugalah. Okay. Cuba kita tengok kat sini. Saya pakai pick stock ni FP Group. Saya pun tak update any news ke apa ke yang related. Okay, tapi kalau nak trade bursa selalunya kena tahu jugalah at least fundamental kan. Sebab kalau kita salah pilih counter, rugi tuan-tuan. Okay, counter tu kalau dia tak naik pun, kalau kita pilih yang counter ada dividen, at least kita dapat dividen. Okay, so kewangan dia tengok. Semua ni ada earnings dia adalah positif. Revenue dia pun tengah meningkat. Okay, ada dividen tak? Okay, itu bagilah 1 sen dividen. Okay, bulan Mei hari itu. Ex-date, sorry. Okay. So ada dividen ni at least okay lah. So share ownership dia ada free float 37%. Yang ada dekat public which is okay lah. Yang selain daripada 70% lagi. Sorry, 37 ni 63% company yang ataupun larger shareholder yang top 30 yang akan yang pegang lah bakinya tu. 36%, 37% dekat public. Alright. Next FSBM 23 bulan kat sini 24. Okey, 23 yang tu. Ni. Okay. So 23 bulan dia price dari segi teknikal lah. Okay, price kita tengok dah breakout kat sini. Okay, price dah breakout kat sini. Kat sini pun actually Khamis, hari Isnin. Kat sini pun dah ada bullish engulfing dua ketul ni Dua ketul ni bullish engulfing. So hari Isnin kalau kita scan
probably ada ni masuk dalam kita punya scanner moving average 5, 10 dan 50. Okay. Dan juga high volume ni kebetulan lah. Okay. Tapi kita tak guna benda screener ni masa tu 16 Oktober. Okay. Dan price sekarang dah meningkat high dia dekat paras 41%. Okay. Nak naik lagi ke tak? Jawapannya tak tahu dan tak ada siapa tahu. Alright. Okay, dan next ialah Lehong. InsyaAllah bulan November ni banyak tanda-tanda yang bullish ya. Jadi harapan saya kawan-kawan semua ambil kesempatan untuk start trading dalam bulan ni. Okay, sampai bulan depan lah insyaAllah. Kan siapa yang siapa punya support group support macam biasa guys. Kecuali dalam hari ni lah, hari ni pun saya jam lagi demam. InsyaAllah besok saya dah boleh recover lah. Okay, so yang ni Lehong masih lagi sideways. Okay, kita tengok hari tu gap up sebab rasanya sebab pengapungan ataupun news yang mengapung harga ayam tu kan. Okay, dia dah mula naik. Tapi sekarang ni masih lagi zone sideways lah. Harga dah antara 28 sampai 34 ni kita kira masa macam zone sideways lagi. Okay, kita tengok next apa yang akan berlaku. Okay, so seterusnya 30 hari bulan. Okay. Okay, kita ada Pestec. Ni 30 bulan 10 ya, minggu lepas. Okay, 30 yang ni tak jadi lagi. Dia terus turun. Okay, dan dia mula naik. Jadi harapannya dia akan continue lah. Okay, so kita nampak zone support dia dekat sini. Okay, dan sini ada satu downtrend line. Okay, so nak tak nak price ni dia hanya consider bullish bila dia breakout kat sini. Okay, breakout atas line ni dan dia maintain atas ni. Okay, dan ini untuk short term bullish lah. Okay, once dia dah breakout kat atas ni, level seterusnya untuk dia continue naik, untuk dia continue orang kata bullish, dia kena tembus ni pula. Okay, so masih lagi ada chance lagi dia trading kat atas ni, kita kata bullish. Okay, cuma dia tengah dalam mode correction. Once dia breakout kat atas ni, maximum resistance dia kat sini. Okay, so ni upcoming earnings report ni ada huruf E ni kan. Ini adalah upcoming earnings report. Jadi tak tahu lagi lah sama ada bullish ke tak, kita kena study dari segi rekod dia lah. Okay, earnings dia tu positif banyak mana. Cuba. Sekejap tengok ni. Kita tengok 3 bulan lah. Okay, tengok pattern earnings dia sekejap. Oh, okay. So ni masih lagi negatif. Company apa ni? Pestec ya. Upcoming earnings dia berapa bulan ni? 24 November. Okay, jap kita scroll tengok. Okay. Oh, earnings dia makin melebar. Jadi disebabkan kenaikan yang dah ada yang kita nampak dalam yang recently ni, ada kemungkinan besar dia punya earnings dia akan mula negative earnings dia mula mula mengecil. Okey. Dan sangat baiklah kalau dia tiba-tiba dia announce earnings dah mula positif balik. Yang tu memang gempak lah. Okay. So saya punya predict lah based on yang ni, kemungkinan besar dia punya earnings dia mengecut. Tapi jangan terkejut guys. Banyak juga syarikat yang dinaik macam ni. Dia uptrend. Lepas tu bila tiba-tiba keluar earnings dia negatif 2 ke 3 kali ganda lagi teruk daripada sebelumnya. Lepas tu price pun gap down. Jangan tertipu dengan technical analysis. Okay, so kita nak guna as guide kita boleh, tapi kena ingat juga sentiasa ada ruang untuk buat silap. Okay, analisis kita tu tidak boleh jadi 100% tepat. Okay.
Ini adalah fakta lah. Okay, tak ada siapa pun tahu masa depan. Right? Sebab tu kita kena buat plan B untuk cut loss, ataupun kalau dah cut loss, plan B, plan C kita kena re-entry balik kalau benda tu naik. Okay. Kita tengok SCIB. Hmm. Yang ni pun okay, copy dulu. Okay, SCIB tadi kita dah tengok kan daripada 30 hari bulan ni 27 30. Okay, so daripada sini kita tengok closing price dekat situ, dia guide maksimum dekat 4.7% daripada 30 hari bulan tu lah. Okay. Dan last kali ialah Synergy. Kita tengok 30 hari bulan kat sini ada bullish candle ni dengan high volume. Lepas tu 1, 2 sebelum hari ketiga tu dia sambung naik. Sebelum hari 3 sambung naik. Wah, ni sedap juga kan. Okay. Siapa nak tahu dia nak jadi macam ni? Sebenarnya tak ada siapa tahu. Saya pun tak tahu. Okay, jadi kita kalau boleh lah, saya rasa untuk menyelamatkan diri supaya kita tak terasa asyik-asyik kena tipu kan. Kita kena tahu probability untuk kita analisis kita tu jadi berapa peratus yang biasa. Okay, kalau kita biasa 50-50, dan kita ambil 50-50 chances lah. Kalau analisis kita tu menunjukkan data yang 70% daripada analisis kita tu terus naik, probability dia 70% lah. Okay, so kita kena work with what we have. Jadi kalau kita ni baru analisis 10 counter, 10-10 gagal, jangan putus asa. Okay, sebab dia baru 10. Kena ada banner data sampling yang lebih kurang dalam. Saya tak tahulah, saya rasa-rasa dalam 100 tu cukup lah kot. Okay, kena ada 100 sama ada paper trade, analysis ataupun trade yang betul yang kita commit. Okay, so kalau boleh buat dapat 20 pun tak apa, sebab 20 tu yang lebih bermakna daripada paper trade lah. Trade yang kita trade kecil-kecil ni, beli satu lot. Okay, sebab dengan dalam trading ni dia lebih fokus kepada pengalaman. So pengalaman dia punya pedih bila kita buat silap tu, dia punya lesson learn dia lagi berguna daripada kita bayar kelas masuk 1,000, 2,000 punya kelas. Ini pendapat saya lah. Okay, jadi fokus pada kumpul pengalaman. Alright. So ni lebih kurang dalam 16% lah maksimum. Dan ini baru another T1 kat sini. Sorry, ini T0. Okay. Hari ni, hari Jumaat T0. Ini adalah hari ni T1. Besok T2 kita tengoklah. Maybe 2-3 hari dia akan sambung naik. Kemungkinan. Okay, itu hanyalah kemungkinan. Bukan saya kata dia nak naik. Okay, kalau ikut perangainya, patutnya naik lagi lah. Okay, macam ni contohnya. Dah ada satu. Lepas tu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hari ke-6 baru dia naik. Lepas tu ni balik, reset balik zero sebab high volume ni kan. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia sambung naik. Lepas tu dia turun balik. 1, 2, 3, 4. Okay, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baru jalan balik. 11 jalan balik. Okay. Adakah dia nak naik lagi? Tak ada siapa tahu. Kat sini pun tak ada siapa tahu. Sini pun tak ada siapa tahu bila dia nak naik, berapa lama. Okay, tapi kita based on analisis kita ni, kita based on apa yang biasa. Okay, apa yang kebiasaan berlaku dalam market. Jadi itu pun kita tak boleh nak pastikan 100%. Okay. So now, hari ni 6 hari bulan 11. Okay. So kita buat watchlist kita. Okay, cipta senarai baru. Okay, banyak ni sebenarnya hari ni punya trigger. Ni betul, 4.36. Ni 4.36 today. Hari ni nanti dulu. Saya cuba createkan watchlist ni. Squiggles 2023 November 06 JCK PC pre-closing 9. Okay, simpan. Okay, so jom kita ambil watchlist kita, zoom in.
Okay, kita ada genting tak payah ambil lah Kita ambil harta. Cuba tengok dulu. Kalau tak sesuai, kita keluarkan daripada watchlist ni. Okay, sorry, kita add dulu lah. Okay, kita ada genting harta, top glove, sign prop. Kita masuk dulu, lepas tu kita tengok satu-satu, kita keluarkan, okay? Top glove, sign prop. Okay, apa lagi? UEMS, Espistia, Kosan. UEMS. SP Setia, Kosan. Kenapa kau apa yang counter glove naik ni? Saya pun tak pasti lah. Maybe sebab spike orang demam tu kot. Ramai orang yang saya kenal memang ramai yang demam. Okay. So B Auto, Supermax masing. B Auto. Supermax. Ni masing ni ialah developer. RCE Cap, Kerjaya pun developer RCE Cap. Kerjaya Ecovest. Okay. Ada lagi tak? ENO, IWCT cantik. ENO. IWCT. Luxcam, Surya, Ikon Berhad. Luxcam. Ikon VHD. Okay, Ikon Pi kalau tak salah saya ada keluar MOU today ACA, Salut, Deltec. Deltec jalan hari ni, tahniah guys. Sebab ini pun dah ada dalam kita punya watchlist sebelum-sebelum ni lah. Ni dah saya punya support group, saya dah bagi dia ideas. EA Tech, IFKA. Oh, IFKA dia Ramsol, GL, Glosstex Last kali SKB Shot. Oh, SKB Shot. Okay, jom kita tengok pantas. Kita excludekan tadi kan. Excludekan genting je rasanya. Okay, jom tengok. Okay, so besok ni estimate earnings dia. Artelega. Saya tak pasti analis ada ke tak
bagi estimate earnings dia. Sekejap kita tengok. Macam dekat US kan dia bagi earnings estimate berapa, dan kadang-kadang dia match to expectation, kadang dia below, dia outperform. Okay, so ni at least dia punya net profit dia meningkat lah. Okay, sekejap. Meningkat ni maknanya hari tu net profit dia ataupun dia tengah rugi, lepas tu dia net profit dia mengecil. Hopefully lepas ni dia menaik lah. Ni ada tanda-tanda kat ni orang tengah accumulate. Okay. So zone support dia kat sini lebih kurang. Oh dah ada. Ni dia. Okay. Dan zone resistance actually nampak macam dekat sini lah. Okay. RM2.15 lah, macam tu lah. Okay. So lebih kurang kat sini. Ni yang pertama lah. Okay, ni zone yang kedua, RM2.21. Tapi overall untuk short term ni kita nampak dia dah mula buat higher low. Mana paras tertinggi kat sini, paras terendah yang ni lebih tinggi daripada sebelumnya. Ini petanda-petanda bullish lah. Okay. Atau lagi saya rasa keep lah dalam kita punya ni Ni fokus kepada analisis ni, fokus untuk short term sajalah. Okay. Short term tu maybe dalam 5 ke 10 hari kita punya holding time, holding period. Top glove pun nampak lebih kurang jugalah. Okay, tapi dia punya expenses, dia punya operation dia lebih besar daripada Supermax. Hutang dia apa benda semua besar lagi kan. So kena lebih berhati-hati lah. Ini kiranya company yang siapa yang nak investing ke apa ke, probably dah boleh tengok lah stocks ni, sebab fundamental dia bagus. Cuma dia punya hutang tu terlalu besar. Okay, kalau dia boleh recover itu tu sebab Top Glove ni was largest producer untuk ni, untuk glove. Okay, kalau tak silap saya lah, ini pun data yang beberapa bulan lepas kan. Tak pasti sama ada dah ada pengeluar daripada China yang take over. Tapi ya, company ni sangat besar. Dia buat mistake lah, dia tu pinjam duit banyak sangat untuk expand kan. Okay. Sebab COVID tu dia ingat last forever, ataupun dia nak ambil kesempatan lah dengan supply yang ada, yang dengan demand yang ada masa tu. Okay. So overall dari segi teknikal pun kita tengok kat sini probably dah ada orang mula accumulate, lepas tu akan naik sikit dan dia tengah turun. Jadi kalau lah kan dari segi teknikal ni, kat sini dia apa, satu bottom, ini bottom kedua, probably ni akan naik. Once dia dah break out 84 ataupun harga 90% lah. Once dia dah break 90%, probably orang akan nampak kat sini jadi double bottom. Once dah ada double bottom tu, dari segi teknikal patutnya dia dah bottom lah. Nak naik banyak mana, usually beza antara 85 ke sini 71 71, 81, 85, lebih kurang dalam 12 sen. Okay. So 12 sen daripada harga kat sini 84 ni campur 12, 96. Area dia 95, 96 lah dia punya maksimum target dari segi technical. Okay, tak semestinya benda ni nak naik. Okay, sebab kita tak tahu lagi fundamental dia pun tak berapa nak menyokong kan kenaikan yang ni, unless kalau earnings dia mula balik kepada positif, dan Top Glove dia ada dapat order tiba-tiba banyak ke apa kan, ataupun lagi sekali ada satu disease ataupun wabak lah yang memerlukan glove lagi, itu maybe akan push counter naik. Okay. For now supply ataupun demand tak berapa nak ada lah, biasa-biasa je. Okay. So Top Glove ni bolehlah kita maintain dulu kita tengok yang lain pula. Maintain sebab dia ada fundamental lah. Okay. Okay, yang ni pula nampak macam okay juga Sime Darby Property. Okay. Dia probably dari segi technical ni dia dah settle lah satu kaki correction dia. Okay, daripada sini turun, lepas tu naik, dah, lepas tu turun balik, dah. Okay, tapi dia tak sampai moving average 200 kat sini. So, agak suspicious lah. Okay,
So biasanya sepatutnya dia sampai lah dekat sini kan. So yang ni saya rasa dia belum habis lagi kot. So dia just technical rebound sikit sebelum dia sama turun dan dia naik. Saya rasa macam tu lah. Tapi I could be wrong. So apa, sini support level yang pertama, ini zone resistance yang pertama. Untuk short term ni nampak macam bagus juga ni. Cuma ni lah, ni high volume dengan candlestick yang slightly bearish ni. Tak dapat nak conclude sama ada dia dah ready untuk reversal ataupun tak lah. Tapi dari segi teknikal, kalau dia breakout previous high ni saja, ini pun dah satu confirmation tanda yang mula bullish lah. Dia dah break previous high dia. Okay. So yang ni Sime Darby, yes. Boleh kita maintain lah. Okay, UMS. UEMS. Bagus juga. Semua bagus So yang ni pun samalah, kaki dia dah mula complete dah. 1, 2, 3 dah habis. Lepas tu sekarang ni dia dah mula naik dan dia turun sikit dan dia mula breakout balik. Okay. Yang ni analisis yang saya pernah bagi kat saya punya klien lah. Maybe masa ni. Okay, so yang ni adalah T0 yang saya selalu cerita tu. Okay, dengan high volume ni. High volume bullish candlestick. Lepas tu 1 dan ni hari ke 2. So short term support saya bagi kat saya punya klien. Ini adalah personalized kalau tak silap. Kalau tak personalized pun saya bagi dekat group lah. Okay. So yang ni support level pertama. Standard standard plan. Momentum kita ambil candlestick punya high and low sebagai support and resistance. Okay, so dia bertahan dalam ni dan dia dah breakout, dah sampai R1, so R2 dan seterusnya lah. Naik jadi ke tak, wallahu alam. Okay, memang kita tak tahu. So ni support pertama, ni support kedua. Tak ada plan dia nak sampai ke sini ataupun ke sini, tapi dia boleh sama macam dia boleh naik, dia pun boleh turun guys. Okay. Sekarang ni dah terlambat lah. Dah terlambat untuk siapa yang baru nak re-entry ke apa ke. Kau kena re-entry on buy on breakout lah kiranya. Okay, jadi siapa-siapa yang guna strategi tu, bukan maksud strategi salah. Sebab saya pun jenis macam tu. So ada yang signal yang awal kita refer, yang tu masih lagi bullish, sebab tu kita re-entry masa dia tengah sideways tu. Okay. So next ialah ni. SP Setia. Bagus juga ni. Okay, so ni ada satu tanda. Operator test kat sini 31 Oktober, bearish punya candlestick dengan high volume. So ini adalah petanda test fail. Okay, tak apa test fail, tapi menunjukkan operator ada kat dalam. Okay, jadi dia akan biasanya akan test beberapa kali lagi sebelum dia price naik lah. Okay, contohnya ataupun kadang-kadang kalau dia tengok teruk sangat seller ada lagi dalam market, maybe dia akan drive price down. Okay, so ni satu, dia push up harga dan seller turunkan balik. Seller mula menjual dengan high volume. Jadi maknanya ramai orang menjual. Biarlah dulu. Okay, tengok next day tu price turun, cuba untuk turunkan sikit, price naik balik. Jadi kat sini ni dah ada zone orang mula membeli dekat bawah ni lah. Okay, yang echo ni. Lepas tu ni biasa. Okay, yang ni probably second test, push up harga dan dia turun balik. Tapi good news, volume yang ni lebih kecil daripada yang sebelumnya. Jadi seller dah makin kurang. Sebab tu kita tengok result dia hari ni dah push up harga dan harga boleh maintain kat situ. Kemungkinan besar seller dah habis. Jadi kat sini, daripada sini ni maybe kita boleh tengok lah akan berlaku kenaikan. Mungkin akan berlaku. Tapi tak ada siapa pun akan tahu. Sebab ni apa? Sebab ni adalah technical analysis. Okay, so kita buat prediction based on data yang kita ada dan behavior, market behavior yang sebelumnya. Okay. So yeah, mungkin dia akan naik. Tapi kita kena ada plan B kalau dia tak naik macam mana. Kalau dia tak naik, dia turun di bawah. Kat sini. Okay, 81 maybe. Okay, kat sini kita point of reference, kita kata trade ni mungkin dah tak jadi.
Okay, sebab apa tahu? Sebab kalau dia turun lagi, kita tak cut loss lagi, dia turun lagi, kita rugi lagi banyak. So, pentingnya kita trade pakai technical ni, kita kena follow kita punya own rules. Okay, jadi kita set the rules, kita follow dia. Kalau kita tak nak follow, kita set rules lain yang kita boleh follow. Okay, so yang ni slightly higher volume ni. So, support level boleh ambil di situ. Resistance boleh ambil kat sini. Ni resistance pertama. Lepas tu resistance kedua probably yang ni. Putus-putus. Itu. Ataupun ini. Inilah. Okay. So mungkin. Tak pasti. Ini pun kita tanda moving average sebab apa? Moving average daripada situ. Maybe dia akan naik apa ni. Ataupun maybe dia akan turun. Depends pada price yang akan datang. Okay. So ini saya rasa simpan lah. Ini semua untuk short term trade lah. Maknanya kita nak dapat 2%, 3% macam tu lah. Hopefully more dengan market yang bullish. Continuation berlaku lebih banyak. Kosan. Tengok siapa lagi ada. Ada Wakasha. Tanya apa ni? Tuan Ali rasa macam mana? Apa pendapat tuan? Kat mana risk yang perlu? Okay, tanya. Dia guide Cik Ali. Okay, panjang komen dia. Cik Ali boleh baca lah tu. Okay, insyaAllah. Hafiz Bakri, salam Tuan Kem. Oh, Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Cik Hafiz. Setia bersama kami. Okay, saya pak dah kaut. Tahniah, ada untung sikit. Kalau boleh, lain sekali. InsyaAllah nanti kita jumpa. Tunggu saya baik sikit lah. Saya pun tak nak sebarkan ini virus-virus ke apa yang tengah ada sekarang ni kan. Okay, kita bertenang dulu. Terima kasih banyak for the offer Cik Hafiz. Selalu juga jumpa Cik Hafiz ni dulu. Ulas sikit Ecovest. Entry saya 55 dah lama sangkut. InsyaAllah. Okay, saya rasa Ecovest ada kat bawah ni. Okay. Kosan ni next counter kita Kosan. Dia ranging tuan-tuan. Okay, so maksimum yang kita boleh kata for now kenaikan probably dekat area sini lah 143. Once dia dah break up kat atas ni barulah lebih kukuh kenaikan dia. Tapi ni counter glove lah. Jadi counter glove saya rasa saya kurang prefer nak trade lama-lama. Masa sentiment dia tak support lah. Jadi sekarang ni masih lagi kurang fokus pasal glove. Jadi untuk short term trade kalau nampak macam okay trade tu tak jadi tak payah pegang. Unless kau nak go for dividend ke apa ke untuk investing, dan itu lain cerita. Okay. B Auto salah satu company yang saya memang hold for dividend. Naik banyak agak dah. Berapa persen lah? Sekejap saya tengok. My B Auto average price portfolio. Sekejap. B Auto RM1.50, RM1.50. Sekarang dah 65%. Tapi tak ada plan buat trading lah. Saya fokus kepada dividen. Dividen dia bagi banyak juga rasanya. 5 ke 6% kot. Okay. So, sekejap tengok sini. Okay, B Auto. Okay, sekejap. Dividen dia. Okay, sambil-sambil Korang tengok earnings dia pun tengah growing. Memang cantik lah. Okay, EPF dah jual 300,000. EPF beli sebelum tu. Ada dah tim dia kan, tim yang membeli, tim yang jual kan. So ini yang membeli dia beli 2.8 juta dan yang menjual 300,000. Okay, interim dividend ya. Total ni berapa antara? First dividend 3 sen, lepas tu second dividend 3.5, 6.5, third interim dividend 4.5, so 10.5 kan? Ke 11? Okay, 11 lah. Okay, 11. Lepas tu dividen yang keempat ni 3.5.
14 ke 15 sen. Okay, so let's say kita ambil congak-congak lah 15 sen kan. Okay, ni kalkulator kita dia bagi 0.15 sen bahagi dengan harga semasa berapa? Harga semasa bid auto RM2.48 kan. RM2.48. 6% guys. Okay. Selain daripada capital appreciation, 65% yang saya dapat, dapat lagi konsisten dividen 6% lah, lebih kurang. Cuma dividen yield dia tak kira tetap dekat dalam stocks, sebab dividen ni dia diberikan melalui ataupun dalam unit sen per share. Jadi sen per share tu selalunya konsisten lah. Macam ni dia bagi 3 sen. Tapi kali ni first interim dividend hari tu bulan Oktober dia bagi 5 sen. Okay, so dia akan berlega-lega dekat di situlah 3 ke 5, 3 ke 5, 3 ke 5. Okay, jadi kalau market bagus macam ni dia bagi ada special dividend hari tu Julai. Okay, dia bagi lagi ni. So ini kita bermula balik cycle yang pertama 5 sen. Lepas ni maybe 5 sen, maybe 3 sen. Okay, total hopefully boleh dapat lebih lah. Okay, depends pada keadaan market. Okay, so anyway, yang ni okay, ni kena hati-hati sebab yang ni kita nampak ada tanda selling pada 2 hari bulan November. Okay, dengan high volume. Okay, tapi siapa-siapa yang hold untuk untuk dividen ke apa ke, tak perlu risaulah kan, sebab ini siapa yang investing horizon ataupun anggapan dia tak boleh sama dengan trader. Jadi siapa-siapa yang buat investing tu, kita kena anggap benda ni sebagai aset. Kita ada bisnes kan, kita beli van untuk bisnes, kita tak boleh anggap harga van tu naik sebab nanti dia akan jadi rare. Contohnya kan, dia jadi rare, bila rare dia jadi collector's item jadi mahal. Okay, kita tak nak macam tu. Okay, sebab kalau kita nak dividen plus dengan capital appreciation, benda tu adalah sukar. Dan probably dia akan ambil masa yang lebih lama. Jadi memang boleh. Ini saya dah dapat capital gain, saya dah dapat juga dividen. Cuma bukan recommendation saya untuk beli counter ni lah. Korang kena buat kajian sendiri. Okay? Memang betul ada peluang untuk dia appreciate dari segi capital. Cuma untuk memudahkan kita dan tak bagi kita serabut ataupun sedih, kita pilih satu. Kita nak dividen ke nak capital appreciation. Cari stocks yang ada chances untuk capital appreciation tapi fokus kepada dividen, yang tu lebih baik. Okay? Sebab kalau dia tak appreciate dari segi capital pun, kita masih lagi follow plan kita dapat dividen. Right? So kita jangan pilih satu benda yang susah untuk kita capai. Okay? Sebab investing tak perlu complicated pun. Okay? Kita fokus pada tambah share saja. Okay? Okay, bid auto ni fundamental dia bagus, cuma inilah ada sedikit penjualan yang berlaku. Dan kat sini pun daripada kenaikan daripada sini kan ke kanan, kita nampak berlaku high volume. So yang ni pun saya concern jugalah. Mustahil lah ataupun tak berapa sedap hati sebab ini berlaku pada paras yang tinggi ni kan. Maybe distribution dah mula berlaku. Jadi kalau dah berlaku kat sini ni, maybe price akan turun lah. Okay, untuk short term ni nak dapat 2-3% masih lagi boleh. So contohnya kat sini daripada RM2.48, highest dia pergi ke 6 sen, tambah 6 sen 255 ni kan. Ada lagi ruang untuk lebih kurang nak dapat 2 sen macam tu. Okay, tapi kalau dia turun ni, wallahualam, memang macam tu lah adat dia. Alright, so yang ni nampak ada increase in volume masa tengah naik ni. Saya punya concern takut berlaku distribution lah. Okay, ni semua stocks yang nampak gaya macam okay lah untuk at least untuk short term ya. Kalau tak nak consider stocks yang itu pun tak apa. Okay, kita cari yang lain sebab harga pun RM2 lebih kan. Saya suka yang stok yang mahal sikit sebab apa? Operator ke jerung ke apa ke kurang nak bermain-main kat situ sebab harga mahal dia modal dia besar. Okey, harga kecil modal dia kecil je untuk dia manipulate, jadi senang untuk dia. Saya fokus pada konten yang mahal sikit sebab kurang risiko untuk ada gangguan syaitanir rajim. Okay, so Supermax pun nampak lebih bullish lah sekarang ni. Dah keluar ke earnings ni? Okay. So kalau dia bullish, maximum resistance dia dekat area sini lah, EMA.
200. Okay. Ini pun stocks yang glove tadi tu yang saya tak berapa nak bullish sangat. Okay, kalau boleh carilah stocks lain. Okay. Tapi kat sini memang ada chance lah nak dapat sikit-sikit itu sentiasa ada. Okay. Masing developer. Jom tengok. Oh, okay, dah ada 2 candle. Okay, analisis dia ada breakout previous high. Okay, ini first time dia breakout dan ini dia continue. Okay, so resistance dia dekat ni lah, dah dekat-dekat lah. So bagi saya no entry ataupun apa, dah tak berapa nak menarik dah sebab dia dah sampai dekat zone resistance dia kan. Okay, ada higher chance untuk dia mula turun ataupun dia sideways dulu sebelum dia sambung naik kalau ada. Okay, tapi wallahualam besok might as well still ada peluang untuk dia terus naik cecah 90 sen, cecah 92 sen dan sebagainya. Okay, risiko ataupun chances tu tetap ada tapi kita tak boleh control. Kita tak tahu. Okay, jadi macam ni kan. Yang ni dah bullish ni. Besok maybe dia akan naik, besok maybe akan turun. Jadi saya prefer normal dia memang sepatutnya macam ni. Okay, normal dia akan turun dulu 1-2 hari. Okay, ataupun dia turun dululah. Okay, sebelum dia sambung naik. Dari segi formation ni cantik lah. Daripada sini turun, lepas tu naik. Lepas tu turun balik. Dah habis satu correction. A, B, C kan. Lepas tu dia naik balik ni wave 1. Ni wave 2 untuk correction. Dah 3 dah breakout. Okay, sepatutnya lah. Dia akan ada continuation. Nak naik paras mana korang kena tarik Fibonacci. Lepas tu wave 4 dan juga wave 5. Hopefully lah. Okay. Dan kat sini dia akan jadi reversal. So tunggulah. Okay. Maybe ada rezeki untuk dia breakout. Siapa yang study chart pattern korang nampak lah ini ada head and shoulder inverted. Alright. Masing ni kalau saya simpan lah. Tak pasti ini ada bagi dividen ke tak. Nanti korang boleh tengok fundamental juga. Okay. RCE cap. Inilah masa yang kita ada. Dah pukul 11 dah ni. Ngam tak? Okay, ni dia ada tanda-tanda naik ni. Sini pun dia. Okay. So dia dah sampai zone resistance dia ni lah. Slightly bullish. Okay, tapi saya nasihatkan kalau yang ada trader dalam grup saya akan nasihatkan untuk sentiasa maintain trailing stop dekat area sini sebab ada chance dia nak breakout. Tapi usually kalau breakout dalam formation ni, first day ada breakout tu, kadang-kadang dia gagal. So make sure ada trailing stop in place untuk protect kita punya profits. Okay, so plannya kena ada untuk kita punya, untuk protect kita punya profit. Jadi sama ada dia breakout ke tak tu, kita tak perlu risau lah. Kalau dia breakout, kita dah tahu plan apa nak buat. Kalau dia tak jadi, kita dah tahu dekat mana nak exit. Okay, jadi sekarang ni the key is actually kita buat stock selection. So dengan stock selection yang betul, barulah kita ada higher chances untuk consistent trade dalam profits insyaAllah. Okay, so ni pun ngam juga. Mana yang tak ngam? Okay, kita tengok dua lagi lah kot. Ada Econvest kat sini. Ni pun property pun cantik juga. Saya rasa maybe market sekarang ni dah mula nak apalah, nak bullish dan tema sekarang ni banyak pada property. Okay, so dia dah breakout. Jadi ni kena tengok lah, maybe 1-2 hari dia akan turun dulu. Normally sebelum dia sambung naik balik. Okay. Jadi harapannya ya macam ni lah. Sama ada macam ni. Besok terus naik. Ataupun dah naik macam ni 1, 2, 3 hari keempat baru dia mula jalan 2-3 hari macam tu lah. Okay. Ecovest ni siapa tanya tadi kan? Cik Ishak minta ulas sikit Ecovest. Okay, dah ada dalam watchlist kita ni, kita study dulu. Okay, so kat sini
Dia dah naik sekali, lepas tu dia turun, naik lagi, turun, naik sikit je, lepas tu dia turun. So kat sini kita dah ada formation head and shoulder. Okay. Head and shoulder ni adalah formation yang bearish lah. Okay, so dah naik kat sini, lepas tu dia turun, lepas tu turun, lepas tu naik balik sini, turun, turun sini, lepas tu naik sikit dan dia turun. So dia dah break paras ni. Jadi kat sini ni apa dia attempt balik level ni dan dia breakout actually. So apa kalau ikutkan head and shoulder ni dah mula dah terbatal lah kiranya. Okay. So dia dah kat sini. Jadi once dia dah breakout level neckline ni balik, probably kita punya zone resistance kat sini lah kot. Okay, previous high kita dekat area 56. Sama ada boleh pergi ke tak, wallahu alam. Okay, especially higher chances kalau dia boleh maintain atas pada moving average 50 ni. Jadi kalau tak ni maybe dia akan sideways saja sebelum dia sambung turun balik lah. Okay, jadi support level jauh, ambil level 45 kat sini. Okay, ini adalah support level. Dan ini adalah resistance level. Sampai ke tak, wallahu alam. Okay, so kena kira lah daripada sini ke bawah ni berapa. Ni saya tolong kita tolong tengokkan. Daripada sini ke bawah ni lebih kurang dalam 14% akan efek kita punya portfolio dari harga sekarang. Okay. Kalau sekarang ni tengah rugi 30%. So kalau kat loss bawah ni tambah lagi 14% ataupun 15%. Jadi total kerugian 45%. Kalau dia naik daripada sini, dan saya tengah rugi 30% kan, rugi kita akan lebih berkurang 8%. So kita akan dapat lebih kurang 22%, negatif 22% lah kerugian dia, kiranya macam tu. Okay. Jadi yang ni yes ada upside, tapi kena ada plan lah supaya rugi tu tak bertambah. Jadi kat sini ni dia punya range dia, saya rasa ambil kat sini. Untuk short term ni bolehlah ambil yang apa, low dekat hari ni. Hari ni low ialah 48. Okay, so letak dekat 48 ni, kalau dia bawah 48 maybe kena exit lah. Tapi yang strong punya yes kat sini 44. Kat sini baru valid lah kayaknya. Kalau turun bawah lagi barulah higher chances benda ni akan continue turun. Sebab formation ni pun formation head and shoulder punya pattern ni. Okay, ini adalah bearish. Jadi ini dia just test dekat moving average 50 ni saja. Maybe saya rasa dia akan sambung turun. Tapi itu pendapat saya sajalah. I can be wrong. Untuk short term, yes. Hari ni bullish, maybe 1-2. Hari dia akan rehat, T1, T2 dan sambungan. Probably hari ke-3. Harapannya insyaAllah. Saya doakan yang baik-baik lah. Okay, ni pun cantik juga. Okay, dah ada satu bullish harami, 2 ketul kat sini daripada bulan 1 November dan 2 November. Okay, bullish harami kat sini dan kita tengok dia continue naik. Kalau ikut kaki correction ni pun, iyalah. A, B dan C. Kena tengok dari segi Fibonacci, nampak macam lebih kurang kan ni. Kaki yang A ni dengan kaki C sama kan. Ini B correction ataupun uptrend ataupun technical rebound. Okay. So yang ni probably dia dah mula, harapannya dah mula nak continue naik. Tapi still masih lagi dia boleh naik. Lepas tu dia sambung pula wave. Ada lagi A, B dan C. So ini adalah dia panggil apa? Correction pattern yang ini A, B, C, lepas tu X kot. Sorry. X. Lepas tu dia jadi Y kot. Okay, lepas tu last kali Z punya correction. Double zigzag ke triple zigzag dia akan jadi macam tu. Okay. So yeah, kat sini antara yang paling tricky kita nak trade. Tapi kalau nak buat short term tak ada masalah. Just follow the rules saja. Ideability yang ni pun saya baru juga masuk hari tu. Okay, position rasanya tengah rugi lagi. Masuk dekat area pucuk-pucuk lah. Jadi hopefully ada kenaikan. Saya masuk ke sini kot, betul lah. 26 hari bulan. Jadi hopefully kat sini continue balik. Okay, kalau salah kita cut loss. Benda biasa macam tu. Jadi jangan takut dengan cut loss.
takutlah kalau tak cut loss. Kalau cut loss dia naik balik kan, selalu jadi macam tu. Apa yang kita kena buat untuk kita pastikan dia tak jadi lagi macam tu? Kita kena ada plan C, iaitu re-entry. Cari signal buy, faham betul-betul buy kat mana dan macam mana benda tu berlaku. Kalau kena cut loss je dulu. Kalau dia ada buy balik signal baru, masuk balik kat situ. Jadi jangan nak cari satu plan yang sempurna macam ini tak payah cut loss, lepas tu tengok tiba-tiba dia naik. Selalunya Wyckoff memang boleh macam tu lah, especially bila kita ada bila price dia break certain level masa accumulation tu. Korang study Wyckoff, korang study yang bahagian spring tu. Okay, fasa D ke fasa E? Fasa D kot. Okay, fasa C ataupun D, dia ada spring. So dia spring, dia break the previous low, lepas tu dia naik balik. Kat situ probably korang boleh consider lah. Jadi bila tahu fasa-fasa tu, itu satu kekuatan juga. Korang cari pakar-pakar yang boleh ajar pasal Wyckoff. Saya bukan pakar Wyckoff lah, saya just guna untuk diri sendiri saja. Okay, nak share dengan saya punya klien, dengan korang tak ada masalah, tapi saya tak berapa ngam lah. Okay, takat nak borak-borak saja boleh lah. Okay, saya tunjuk nanti reference yang kita boleh tengok. Okay, so ini Alhamdulillah, insyaAllah lah. Okay, harapan saya ada dia naik balik kat sini. Okay, tapi kalau tak jadi, of course kita cabut je lah kan, buat apa nak simpan losing stocks. Right? Luxcam. Dah 2 kali dah dia rally ni. Okay, pertama, lepas tu dia rehat 4 hari dan dia sambung balik. So harapannya macam ni lah. Okay, dia jadi macam ni. Lepas tu besok gap up. Lepas tu dia rehat 1, 2, 3, 4 hari je sebelum dia sambung naik. Tapi kena hati-hatilah. Okay, ini dah mula ada echo sikit dan high volume. Sepatutnya high volume yang besar macam ni, kenaikan dia lebih daripada ini. Okay, sebab apa? Sebab effort kat sini naik banyak ni. Effort yang lebih banyak pada ni takkan naik sikit je. Okay, ini petanda seller dah mula masuk dalam market. Kalau sepatutnya volume besar ni, kita tengok dia 1.3 times lebih besar sepatutnya lah candle macam ni. Okay. Macam analogi kita pump tayar tau. Okay. Tayar kereta kan, kita pergi kat stesen minyak tu, kita dah setting dia berapa PSI, kita plug in dekat kereta kita tu kan. Angin masuk 5 PSI, 10 PSI, tayar pun naik kan sebanyak tu. Masuk lagi tayar naik kan. Masuk lagi tayar naik kan. Okay, itu adalah effort equals result. Kalau kita pump 5 PSI, 10 PSI masuk, tapi tayar tak bergerak naik juga, rasa-rasanya ada masalah tak? Okay, sepatutnya ada masalah lah. Okay, sama ada pump tu bocor, ataupun the hose tu maybe ada bocor kat situ, tayar kita bocor, ataupun somewhere in between antara effort tu dengan results. Okay, jadi benda ni kita kena faham lah. Bila ada kebocoran tu, maybe dah mula strength dia dah mula wavering, mula dah melemah. Jadi pandai-pandailah. Tak ada satu formula yang tepat pun untuk kita predict lepas ni dia nak naik ataupun turun. Saya punya bias kita adalah sekarang ni memang bias naik lagi, tapi maybe upside dia limited for now. Alright. Okay, saya rasa tu lah kot sampai 11 19 dah ni. Okay, hopefully ikon tadi tu dah habis lah. Okay, Cik Ishak kata loss 6%. Okay, masih lagi okay. So, rough guideline untuk saya, Cik Ishak, 5% dan juga 10% negatif. Okay, so kalau portfolio tu tak terlalu besar, saya biarkan sampai 10% punya loss. Ini bukan net lah. Okay, so kalau kalau kita beli satu stok selesai 10,000, saya okay untuk dia loss sampai 10%. Kalau dia kuantiti dia besar, probably saya akan set sampai 5% saja. Okay, sebab rugi 5% tu lebih senang nak recover compare dengan rugi 10%. Let's say kalau 5% tu sama dengan 5,000, banyak sangat tu. 5% sama dengan RM500 kan, lebih senang nak recover compare dengan loss 10% bersama dengan 1,000. Jadi nak dapat 1,000 balik tu kadang kena trade 2-3 counter baru kita dapat yang macam tu lah. Bukan macam dulu trade 2 bit 3 bit kita dah dapat 1,000 kan. So tak ada macam tu lah. Sekarang ni pun saya dah pecah-pecahkan saya punya portfolio lebih banyak pada dulu.
untuk just manage the risk sahaja. So satu stok tu kadang saya trade allowable loss 5 ke RM1,000 itu sajalah. Okay. Kalau dia turun tu 500, kadang-kadang 1,000 tu maksimum lah. Okay, sebab saya apa tak berapa syok lah nak rugi sampai 3-4 ribu walaupun 1%, 2% kan. So saya dah tak buat macam tu. So saya punya style memang saya trade banyak stok lah. Okay. So harapannya insya-Allah boleh market kita akan lebih bullish lah sekarang ni. Okay. Jadi kita monitor lah. So saya sharekan watchlist ni. Okay, share kat sini. Nanti korang boleh study lah masing-masing. Okay. Ni dalam trading view. So klik saja ni akan keluar dekat dalam trading view. Okay. Jadi siapa-siapa yang nak subscribe untuk screener ni, korang boleh masuk kat sini. Play closing screener. Okay. Oh tak payah. Korang terus sekarang ni terus PM ke Telegram bot. Jadi bila kau bot ni dia tak ada date of subscription, dia tak ada start awal bulan ataupun tak. Sebab sekarang ni kita punya group untuk screener ni kita dah live. Okay, jadi subscription bulanan kita dah tutup ataupun bursa dah tutup. Jadi yang ada sekarang korang boleh subscribe melalui bot. Jadi kalau korang subscribe 6 hari bulan, subscription akan tamat 5 hari bulan. Jadi insyaAllah market kita ni saya nampak gayanya macam bullish kan. So more and more stocks akan keluar. Jadi jangan risau keluar banyak sangat. Kalau tak nanti saya akan fine tune dengan tim pembursa lah untuk kurangkan lagi watchlist tu supaya kita dapat fokus dekat kita punya stocks. Okay, tapi itu memerlukan perubahan pada algoritma lah. Maybe kita akan buat version 2. Bukan version 2 lah. Maybe enhance punya version. Okay, so version 1, version yang lama tu akan maintain. Maybe kita akan tambah satu lagi second version untuk siapa yang tak nak stok sebanyak sangat trigger. Okay, itu maybe kriteria yang kita ketatkan sikit untuk sementara saja. Okay. Betul Cik Adam. Watch out for your risk tolerance plus trading plan. Okay, kita jumpa lagi insyaAllah guys minggu depan. Siapa-siapa yang perlukan guide ataupun perlu bantuan, jangan lupa boleh WhatsApp saya akan reply lah secepatnya. Okay, saya akan reply. WhatsApp saya 01293852 019526278 5. Ini nombor telefon WhatsApp saya dan insyaAllah saya akan reply bila saya ada masa. Okay, kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan selamat malam.